Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tajuk Murajaah Ta'alim Zikrullah Ratib Kuat Ayah Pin. Nama saya Nur Aida binti Nik Kamarudin, 263194. Saya akan mulakan dengan Al-Muqaddimah. Waqad bada'a hazat at-ta'alim al-hartaki min zaman ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asara hazihi takniyah wala yantahi. Yang bermaksud, ajaran sesat ini telah bermula pada zaman para sahabat Rasulullah SAW lagi, dan sehingga sekarang zaman teknologi yang sekarang ni pun tidak pernah berakhir. Tamma iktashaf at-ta'alim al-ma'rufah biismi Zakarullah Ayah Pin aw Ratib Kuat Ayah Pin li'ula marata min qabla as-sultati min za'am 1985. Yang bermaksud, ajaran ini juga dikenali dengan nama Zikrullah Ayah Pin ataupun Ratib Kuat Ayah Pin yang mula dikesan oleh pihak berkuasa sejak tahun 1985 lagi. Haza at-ta'alim huwa jaza'a min ta'alim Hasan anak Rimau allazi intaqal fi al-asli ila kampung Batu 13 summa intaqal ila Bukit Mas. Ajaran ini merupakan pecahan dari ajaran Hasan anak Rimau yang pada asalnya bermula di kampung Batu 13 dan kemudiannya berpindah ke Bukit Mas. Seterusnya Khalifah Al-Mu'assas, latar belakang pengasas. Ayah Pin au Islami Al-Hakiki Arifin bin Muhammad allazi yanhadara min Qaryah Biyar Iyasa Kubur Beris Biensyuk Kelantan. Ayah Pin ataupun nama sebenarnya iaitu Arifin bin Muhammad yang berasal dari kampung Beris Kubur Besar, Bacok, Kelantan. Asya Ayah Pin Limadah 15 amma fi kampung Batu 13 Hulu Besut, Terengganu. Ayah Pin menetap selama 15 tahun di kampung Batu 13 Hulu Besut, Terengganu. Ta'rif ala tu Ayah Hasan li'ula marata indama kana umruhu 29 aman. Min zalika al-hin bada'a fi mataba'ah wa da'ab Hasan limadah 4 ila 5 sanawat. Beliau mula mengenali Tok Ayah Hasan ketika berusia 29 tahun dan sejak itu beliau mula mengikuti Ratib Ayah Hasan selama 4 hingga 5 tahun. Seterusnya saya akan serahkan latar belakang yang seterusnya kepada next presenter iaitu Wan Nur Izni. Syukran Aida. Ismi Wan Izni Nahazwani binti Wan Muhammad Izwan. الآن سأواصل هذا العرض بخلفية تعاليم ذكر الله راتب قوي Ayah Pin. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini dengan latar belakang ajaran zikir kuat Ayah Pin. Asasuha Hasan bin Yaqub atau al-ma'ruf biismu Hasan anak Rimau atau Tok Wali Hasan. Pengasas bagi zikir kuat Ayah Pin ini adalah Hasan bin Yaqub atau dikenali sebagai Hasan anak Rimau atau Tok Wali Hasan. Ayah Pin kanat fil bidayah min atba' Hasan anak Rimau wa ja'alat Hasan anak Rimau zauj ibnatuhu fi nihayah. Pada mulanya, Ayah Pin adalah pengikut kepada Hasan anak Rimau dan menjadikan Hasan anak Rimau sebagai menantunya. Adai Ayah Pin an ta'alim Hasan anak Rimau in haraftu anil imanul haqiqi لذا فقد تصرف خارج المجموعة وبدأ في تشكيل مجموعته الخاصة التي تعرف أيضا باسم ملكة السماء. Ayah Pin telah mendakwa bahawa ajaran Hasan anak Rimau ini adalah terpesong akidahnya, maka
Ayah Pin telah keluar daripada kumpulan tersebut dan membentuk kumpulannya sendiri yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Adai an at-tariq allazi tawruhu tam istilamuhu min Tuan Guru Haji Hussein Padang Tokla Pasir Mas. Hasan Anak Rimau telah mendakwa tarekat yang dikembangkannya itu telah diterima daripada Tuan Guru Haji Hussein Padang Tokla Pasir Mas. Illa an Tuan Guru Haji Hussein nafi al-amru wa nafi fi ijtima' ma'a mas'uli al-Majlis ad-Din Islami wal Jamarik Melayu Kelantan fi minzaluhu fi Kampung Padang Tokla fi Arba'ah Rajab 1399 Hijriyah al-muwafiq 3 Mayu 1979 Masihi. Namun, Tuan Guru Haji Hussein telah menafikan dan telah menyangkal dakwaan Hasan Anak Rimau di dalam satu pertemuan bersama pegawai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan di rumahnya di Kampung Padang Tokla pada 4 Rejab 1399 Hijrah bersamaan dengan 3 Mei 1979 Masihi. Ba'din huwa makan at-tatwir. Intasyarat ta'alim Ayah Pin fi adah manatiq Haw Terengganu alladhi qaryah Batu 13 Besut wa fil Dajranjau qaryah Nibung fi Sungai Tung Terengganu wa qaryah Pasir Panjang Terengganu. Seterusnya adalah tempat perkembangan ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin ini telah berkembang di sekitar daerah Terengganu iaitu Kampung Batu 13 Besut, Dajranjau, Kampung Nibung di Sungai Tung Terengganu dan Kampung Pasir Panjang Terengganu. في نهاية كل أسبوع هناك العديد من السيارات الفنأخرة من جميع أنحاء الولاية التي ستجتمع في ملكة سماء. Penduduk Kampung Batu 13 Besut telah mendakwa pada setiap hujung minggu terdapat banyak kenderaan-kenderaan daripada luar daerah Terengganu yang turut menziarahi Kerajaan Langit. Ini telah membuktikan bahawa ajaran Ayah Pin ini bukan sahaja tersebar di Terengganu, malah ia juga tersebar di seluruh negara. Adat mahqat talafiziyuniyah minal kharij takwim aydan bitawsiq wa nashara at-ta'alim al-hartaqiyah li Ayah Pin fi biladuhum. Terdapat juga beberapa stesen TV daripada luar negara yang mendokumentarikan ajaran sesat Ayah Pin ini dan telah menyiarkannya di negara mereka sendiri. هذا يثبت أن التعاليم الهرطقية لآية بن قد أتبعها الجمهور، وحتى إذا لم يتم الإعلان عن هذا التعليم فإنه يتسبب في تأثير العديد من الناس بهذا التعليم. Perkara ini telah membuktikan bahawa ajaran Ayah Pin ini telah menjadi ikutan ramai. Malah sekiranya ajaran ini tidak diisytiharkan sesat, ia akan menyebabkan ramai lagi orang yang akan terpengaruh dengan ajaran ini. Ba'din Nur Izzati. بعد تفاصيل التعاليم وقبل ذلك اسمه لي أن أقدم نفسي. اسمي نور عزتي بنت نور أزهى. إن عدد الطلاب 62 و3 صفرا و5 6. وفقا لهذا المقالة يقال أن يتبع أقرب التعاليم آية بن التي تأتي الألوهية لتذكير القوي والممارسة الأخرى. في رأيي فإن الطريقة هو أقرب إلى رحلة القلب في وصول إلى معرفة الله ومرضى الله. آية بن إلى أن مارسوا طريقة وأتبع بالطريقة خاطئة ومفرطة أدت إلى ضلال. Jadi menurut artikel daripada penulis, Ayah Pin dikatakan mengamalkan ajaran tarekat yang menggunakan zikir kuat dan lain-lain amalan. Jadi pada pandangan saya, amalan tarekat ini adalah perjalanan hati yang menuju kepada ma'rifatullah dan mardatillah. Namun Ayah Pin telah mengamalkan ajaran tarekat ini secara berlebihan dan menjurus kepada kesesatan. وبحسب مؤلف هناك أيضا بعض التعاليم التي تم
حديدها والتي يستخدمها أيهب في قيادة أتباعه من بينها الجنة المقصورة على أتباعه فقط ومفتاح الجنة فيه يذكر أن تعاليم الأخرى أيهب هي أيهب من نطفة الله الذي سقط على القمر وألقي به على الأرض فولد أيهب. Menurut penulis juga, terdapat beberapa perkara yang dikenal pasti yang digunakan oleh Ayah Pin dalam memimpin pengikutnya. Dikatakan oleh Ayah Pin bahawa syurga itu adalah terhad dan kunci kepada syurga itu hanya ada pada Ayah Pin sahaja. Selain itu, ajaran lain juga yang dikatakan bahawa Ayah Pin ni adalah air mani Tuhan yang jatuh ke bulan dan tercampak ke bumi, maka lahirlah Ayah Pin. Jadi sebab itulah dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan pengikut-pengikutnya juga mempercayai dan beranggapan bahawa Ayah Pin itu adalah wakil Tuhan yang dihantar oleh kerajaan langit. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa ajaran Ayah Pin ni adalah sememangnya sesat lagi menyesatkan orang ramai yang ingin menjadi pengikutnya. فإن أتباع أيهب سيقرؤون ذكر بشكل جماعي مع رجال ونساء عند منتصف الليل سيبدأ بإيقاع بطي ثم معتدل عندما يصلي إلى ذروته سوف يتذكرون سرهم حتى يتعرقون سيستمر حداث حتى فجر أنا أوائد كل ما يقوله أستاذ محمد اليمني لأن تعاليم هذا أيهب مدللة بشكل واضح لأنه إذا كان يعتبر إلها فمن هو الله في عيونهم ويقال أن نبي محمد إنسان يمكن إنكاره مع الذكر ولكن كيف ينشأ نبي محمد في النور. Kaedah berzikir yang digunakan oleh Ayah Pin dan pengikutnya adalah mereka akan bercampur lelaki dan perempuan pada waktu tengah malam apabila ingin memulakan zikir. Dan zikir tersebut akan dimulakan dengan irama yang perlahan kemudian sederhana. Apabila sampai ke kemuncaknya, mereka akan terus berzikir secara menjerit-jerit sehingga berpeluh. Acara berzikir tersebut akan berlangsung sehingga subuh. Jadi melalui saluran YouTube daripada Ustaz Muhaizat Al-Yamani, saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau bahawa sekiranya Ayah Pin itu dianggap sebagai Tuhan, jadi siapakah Tuhan di mata mereka? Dan jika Muhammad itu boleh disangkal dengan zikir-zikir, jadi kenapa Muhammad itu boleh timbul dalam cahaya sewaktu mereka berzikir? والغرض من الأذكار والمراتب إزالة الذنوب من هلال الأرك الذي يخرج وحصول على الذوق وكشاف وإلهام وعلم بالسحر علاوة على ذلك عندما يكون لديهم الذوق وكشاف وإلهام علامة التجارية يمكن أن يتركوا الصلاة. Jadi antara tujuan berzikir atau pemeratib ini mengikut kepercayaan pengikut Ayah Pin adalah apabila mereka berzikir, peluh yang keluar daripada tubuh badan mereka itu adalah dosa yang telah diampunkan oleh Ayah Pin. Jadi selain daripada itu, tujuan mereka meratib ataupun berzikir ini juga adalah untuk mendapatkan zuk, kasyaf, ilham, ilmu dan ilmu penyembuhan, iaitu ilmu pembomohan. Jadi dalam satu artikel juga ada menyebut apabila mereka telah zikir itu lebih afdal daripada solat 5 waktu, dan apabila mereka telah zuk, kasyaf dan ilham, maka solat 5 waktu itu digugurkan. Hadza kullu syai'in minni ba'din para azila. Syukran ya Izzati. Ismi Farah Azila binti Zulkifli adalah tulab Isnain Sittah Wahid Sittah. Sa'astamiru ala al-mawdu' wa misal ala mumarisah zikir.
مثال على ممارسة ذكر الذكر ممارسة شرعية بالإضافة إلى الصلاة فإن الذكر هي أيضا صلة بين عبد وإله الله سبحانه وتعالى. الذكر هي أيضا ممارسة عظيمة ولها مكانة عالية جدا بين الممارسات الشرعية. Zikir merupakan satu amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Selain ibadah solat, zikir juga merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir juga merupakan amalan yang agung dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di antara amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Hazal amri mabni ala kalamullah subhanahu wa ta'ala fi suratul Ankabut al-ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayyu in zakarallahi amal azim jiddan wallahu a'lamu ma taf'alun. Bihasaba Nurlina Mastura fi jaridatuha idza kanat al-qasida al-mada bi ismi ayatin afdal min az-zikri was-salah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, mengingati Allah adalah lebih baik, iaitu faedah dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Ajaran Ayah Pin telah melakukan penyelewengan dalam pelbagai aspek di dalam agama Islam. Salah satunya adalah zikir. Namun, zikir ini bukanlah merupakan satu amalan yang wajib di dalam ajaran Ayah Pin kerana ada yang lebih wajib ataupun lebih utama, iaitu dengan bersyair. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Nurliana Mastura, kalau bersyair memuji di atas nama Ayah Pin adalah lebih afdal daripada berzikir dan bersembahyang. Ba'da zalik, fi maqal nakish hawala zikra aw ahtalasiha Ayah Pin la ya'khuzu fil i'tibar min haythul ma'na aw fawaid ma'a ila zalik. Ala sabil misal, fil Islam naqra' huwa hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Bainama naqra' ta'alim Ayah Pin huwa hasbi rabbi jalallah man fi qalbi ghairullah. Dalam sebuah artikel telah membahaskan mengenai zikir yang telah diselewengkan oleh Ayah Pin tidak mengambil kira dari segi pengertian ataupun tata bahasanya. Sebagai contoh, di dalam Islam kita membaca zikir Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Manakala Ayah Pin telah mengajar pengikutnya untuk membaca Hasbi Rabbi Jalallah man fi qalbi ghairullah. Bina'an ala mithal zikra a'la yumkinu mulahazah an ta'alim ayatin ta'alim atba'ahu ay yaqra'u al-zikra bismi manfi. Wa fil waqti nafsi fil Islam natlu al-zikra ma'al nantik. ما في هنا يتبين أن فوائد المستخدمة في ذكرى خاطئة. تغيير كلمة عربية سيغير معناها أيضا. Berdasarkan contoh yang dilihat tadi, Ayah Pin telah mengajar pengikutnya dengan sebutan manfi, manakala dalam Islam ialah mafi. Dapat dilihat bahawa tata bahasa yang digunakan adalah salah, dan pada pandangan saya, dengan mengubah sesuatu perkataan Arab itu akan mengubah maksudnya juga. Sanawasil aradna ma'a Nur Hidayah binti Kamazlan. Pembentangan ini akan diteruskan dengan Nur Hidayah binti Kamazlan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nur Hidayah binti Kamazlan. Nombor 3262697. Sawasilu al-ardu ala dalil aqli wa dalil nakli. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai dalil aqli wa dalil nakli yang menyangkal, yang mengatakan kewujudan Ayah Pin yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Al-awwal Allah wa al-khaliq. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Dalil nakli fi suratul Baqarah ayat 164 yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya,
serta ia biakkan padanya dari berbagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk pada semua itu, dan tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah yang berkuasanya, kebijaksanaannya, keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Dalam ayat ini, dia ingin menceritakan mengenai Allah itu satu, iaitu kejadian Allah hanya satu. Allah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menukarkan siang dan malam, Allah yang melayarkan kapal di lautan, Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah juga yang tiupkan angin dan awan. Fi dalil akli, Syekh Dr. Wahbah Az-Zahili an Mustawi al-Khaliq al-Bashari min as-sa'ala al-manwi wal alaqatu wal mud'afah wal izam wal lahmu dalilu ala wujud al-Khaliq. هذا لأن انتقال من المستوي إلى الآخر مستحيل على البشر القيام بمفردهم، كما أن البشر غير قادرين على تكوين أطرافهم بمفردهم بسبب نقاط ضعفهم. هكذا واللسن من الرضاعة إلى شيوخها الذي يرتبط الله. Maksudnya kat sini, Syekh Dr. Wahbah Az-Zahili ada menyatakan bahawa tingkatan kejadian manusia ni daripada aimani, alaqah, mudarah, izam, laham adalah dalil akan kewujudan adanya pencipta. Ini kerana perpindahan dari satu peringkat ke satu peringkat itu mustahil dilakukan sendiri oleh manusia. Sebab apa? Manusia ni tak mampu pun untuk mencipta anggota tubuh badan dengan sendiri. Kerana itu adalah kelemahan manusia. Okay, kesimpulannya kat sini, ia menunjukkan bahawa ayah pin ini sama macam kita manusia. Sebab apa? Allah yang wujudkan ayah pin itu. Dia mengaku yang dirinya Tuhan, sedangkan dia manusia sama seperti kita. Dan dia juga melalui proses dan peringkat dari aimani tersebut. So dia tu bukan Tuhan. Allah ni tak ada proses kejadian. Dirinya yang mengatakan diri Tuhan tu adalah sebenarnya menyimpang dari apa yang mengatakan tu. As-sani Allah wa al-haya fi dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Fi suratul Furqan ayat 58 yang bermaksud, dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati, serta bertasbihlah memujinya, dan cukuplah dia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Fi dalil aqli yaqbalu manti al-aqlu an khalaqa hadza al-aqlu lahu alaqatu bih. Yarfadu al-aqlu an tahaddatsu at-tabi'ah min tilqa'i nafsuha ma yaj'alu at-tabi'ah qawiyatu lil ghayah. Lidzalika min al-mustahil 'ala al-amwat an yahlaku hadza al-kaun al-azim. Maksudnya kat sini dalil akli mengatakan akal, dalam logik akal, ia mengatakan kejadian alam ini sebenarnya ada yang menciptakannya, ada yang menjadikan alam. Akal pula menolak penciptaan alam ni terjadi dengan sendirinya. Jadi mustahil yang mempunyai sifat mati dapat menciptakan alam yang hebat ini. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai kudrat dan iradat serta ilmu untuk mencipta, memelihara, urus dan memerintah alam. Seperti mana kita tahu, sifat-sifat ni hanya ada pada Allah sahaja. Jadi Allah adalah pencipta sebenar bagi alam ini. Kesimpulannya kat sini, daripada dalil nakli dan akli ini dapat menyangkal yang mengatakan ayah pin ini sebagai Tuhan. Sebab apa? Ayah pin ni dah mati. Sifat wajib bagi Allah salah satunya adalah al-hayat, iaitu hidup dan tak mati. Jadi hanya Allah sahaja yang layak dikatakan sebagai pencipta alam. Ayah pin ni sama macam kita manusia biasa yang tidak mempunyai kudrat dan iradat untuk menciptakan alam. Dan dia juga dah mati, jadi dia tidak tergolong sebagai Tuhan. Tuhan hanya satu sahaja. Al-Khaliqu al-Wahid al-Lawaji al-Ardu. Hanya ada satu pencipta sahaja di muka bumi. Fi dalil akli, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
لو كان فيما آلية إلا لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Di surah Al-Anbiya ayat yang ke-22 yang bermaksud, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya hancurlah keduanya, maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa mereka sifatkan. Maksudnya ini sama je macam dekat bumi atau ketua dekat dunia. Bila mana wujudnya dua kepala iaitu dua ketua, maka boleh berlakunya perselisihan fahaman dan pergaduhan antara keduanya. Sebab apa? Pendapat kedua belah pihak tidak sama selalunya. Justru itu di muka bumi ini hanya Allah saja yang layak disembah dan yang patuh. Sebab apa? Allah bersifat satu. Dalil naqli, salah satu asya' zikru asy Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang pertama, wujudul kaun ma'a al-kainas al-hayat al-mukhtalifah wa dalil wa syahadah ala al-wujud al-khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wujudul kalam Allah Subhanahu wa ta'ala fil Quran allazi yaqra'u al-muslimuna daiman. Yang ketiga, wujudun nizam manzum fihi nizam asy-syamsi wal hayat ala al-ardu. Maksudnya kat sini ada tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang pertama, alam semesta dan makhluk hidup dapat dijadikan bukti dan saksi tentang wujudnya Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adanya firman Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh umat Islam, malah bukan saja dibaca tetapi dihayati juga. Dan yang ketiga, ada sistem teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Selain itu, beliau juga ada menegaskan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, iaitu meskipun di langit maupun di bumi, hanya Allah sahaja yang layak disembah. Jadi kesimpulan di sini, kita dapat menyangkal bahawa sudah jelas dalam ayat Al-Quran menyatakan hanya Allah sahaja yang layak disembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ayah bin ini manusia. Jadi kita tidak perlu sembah dia. Sebab apa? Dia tu hanya manusia biasa sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Dan dia juga mati, dia juga hidup seperti manusia-manusia lain. Khatimah, kesimpulannya, kerana li ta'lim ayah bin ta'siru kabirun alal hayatul insan wa khasatan bin nisbah lid du'afa fid din. Ajaran ayah bin ini sebenarnya boleh memberi kesan ataupun impak yang besar dalam kehidupan manusia, terutamanya bagi golongan yang lemah dalam pegangan agama. Sebab apa? Mereka ini tidak mempunyai ilmu yang kuat untuk menyangkal tentang ajaran-ajaran baru ini. Sebab tu mereka ni mudah terpedaya dengan suatu perkara yang baru. Sanian, ta'alim au mu'tariqas au ideologiyat mutadarribat wa tanharifu an a'da'ul ahli sunnah wal jamaah bihajatu ila ibti'ad li'annahu yumkin an yadaru bi'imanina. Maksudnya kat sini, ajaran fahaman pegangan ideologi yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah perlulah dijauhkan kerana ia boleh merosakkan akidah kita. Sebab apa? Perkara-perkara yang menyeleweng daripada agama Islam ini sebenarnya boleh membuatkan kita ni terpesong dan murtad keluar daripada agama kita sendiri. Wa akhiran, kullu at-ta'alim wa tafahumat al-jadidah al-murabakah yahadu ila maktab al-majlis al-watani ifta'u mufti ad-daulah wa ulama'uddin wa muassasat al-islamiyah al-mas'ulat al-ukhra. Maksudnya kat sini, segala ajaran dan fahaman yang baru yang mengelirukan kita perlulah dirujuk pada golongan-golongan yang mempunyai ilmu dan pakar dalam bidang agama. Supaya apa? Supaya kita ni tidak mudah terpedaya dengan sesuatu perkara yang baru. Suatu perkara yang baru ni boleh mendatangkan kekufuran dan kerosakan akidah kita. Sekian sahaja daripada kesimpulan kami. Syukran.